Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberikan kesihatan tubuh badan kepada kita, masih lagi memanjangkan usia umur kita, masih berada dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan waktu untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini yang mudah-mudahan dengan berterusan usaha kita di dalam melakukan amal kebaikan ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung siri kuliah pengajian kita. Kita memilih untuk menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak. Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Pada siri kuliah yang lalu kita telah pun membincangkan sedikit pengenalan dan mukaddimah berkaitan dengan kitab ini, siapa pengarangnya dan apa yang nak disampaikan di dalam kitab ini, tajuk-tajuknya dan sebagainya. Jadi insyaAllah pagi ini kita terus kepada bab yang pertama yang akan membincangkan kepada kita semua berkaitan dengan akhlak mulia adalah cerminan Islam. Juwairiyah binti Al-Harith satu hari dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah ni dia berasal daripada Allahumma shalli ala Muhammad dari suku kaum Bani Al-Mustaliq. Yakni dia daripada satu orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Di Madinah tuan-tuan sekalian, Allahumma shalli ala Muhammad, golongan-golongan Yahudi ni banyak. Ada daripada Bani Qainuqa, Bani Khuraizah, Bani Nadir, banyak golongan-golongan Yahudi. Jadi Juwairiyah binti Al-Harith, satu orang Yahudi yang dia ni berasal daripada suku kaum Bani Al-Mustaliq. Dan dia adalah puteri kepada satu orang pemimpin suku Yahudi daripada Bani Al-Mustaliq. Ayah dia bernama Al-Harith. Al-Harith bin Abi Dhirar, merupakan satu orang pemimpin yang sangat ditaati ketika itu. Ayah dia satu orang pemimpin. Selepas daripada Bani Mustaliq, ini masuk sejarah berkaitan dengan sirah. Selepas daripada Bani Al-Mustaliq ini, mereka mengkhianati dan menyalahi perjanjian
Maka Rasulullah SAW Nabi bawa kaum muslimin untuk menyerang kaum ataupun Bani Al-Mustaliq, kerana mereka mengkhianati dan menyalahi perjanjian yang dibuat. Dan ketika itu semua lelaki daripada kaum ini, daripada kaum Bani Mustaliq, mereka larikan diri. Yang laki larikan diri sebelum pasukan tentera Islam sampai, dah cabut awal lagi. Mereka dah balik. Mereka lari. Dan orang-orang Yahudi ni, bila mereka lari, mereka meninggalkan isteri dan anak-anak serta harta mereka begitu saja. Bila tahu kata orang Islam, Nabi suruh tentera Islam datang untuk menyerang mereka. Maka tahu kata tentera Islam nak datang menyerang, terus cabut lari habis. Tinggallah isteri, anak-anak mereka dan juga harta benda mereka, maka tinggalkan. Bila tentera Islam, pasukan Islam masuk saja di perkampungan Bani Al-Mustaliq, tapi tentera Islam masuk ke perkampungan ini tanpa sebarang pertempuran. Maka masuk ke dalam perkampungan tadi, dan apa yang mereka buat? Mereka terus mengambil harta benda dan menawan wanita dan anak-anak yang ditinggalkan itu. Salah seorang yang tentera Islam tawan ketika itu ialah Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar tadi. Anak kepada Al-Harith bin Dirar, satu orang, Allahumma shalli ala Muhammad, ayah dia satu orang pemimpin yang sangat hebat, yang ditaati ketika itu. Anak dia kena tawan. Jadi bila tawan anak ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka Juwairiyah ni dia ditawan oleh sahabat yang bernama Thabit bin Qais, dan diminta sejumlah wang untuk apa? Untuk dia menebuskan diri. Kalau nak lepas, kalau nak menebuskan diri, kena bayar wang, kena bayar duit, baru boleh lepaskan diri. Maka dengan itu, Allahumma shalli ala Muhammad, Juwairiyah ni dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia kena tawan, kalau dia nak lepas daripada tawanan ni, dia kena bayar dengan duit. Bila tak ada duit, pergi jumpa Nabi SAW. Untuk apa? Nak minta bantuan. Tuh. Orang pergi minta bantuan kepada Nabi SAW. Juwairiyah ni orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Bila sampai dekat Nabi, kata Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar, kata, wahai Rasulullah, Tuan telah mengetahui apa yang terjadi dengan kaumku, kaum Bani Mustaliq. Sekarang ini aku meminta bantuan Tuan untuk melunaskan wang tebusan untukku. Nak tebuskan diri dia. Minta wang tebusan. Maka Rasulullah SAW, Nabi ini tuan-tuan, selalunya berasa hiba melihat orang yang mulia yang jatuh hina. Nabi kesian tengok. Selain daripada itu, fikiran Nabi ni, apa yang Nabi fikir? Nabi fikir macam mana cara nak berdakwah kepada golongan Yahudi di kalangan Bani Mustaliq ni. Apa peluang dakwah yang Nabi boleh buat? Jadi Nabi berusaha duk fikir macam mana nak dakwah agama Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada semua manusia. Maka ketika itu segera Nabi kita SAW bersabda, Nabi kata, boleh. Nabi kata kepada Juwairiyah, mahukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik? Kan? Bukan sekadar lepas daripada tawanan ni. Nabi kata, aku nak tawarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik. Aku lunaskan hutang kamu
lalu engkau mengahwiniku. Ini Nabi kata. Nabi nak kahwin dengan dia. Ini strategi dakwah. Strategi dakwah. Nabi kata, aku boleh tolong kamu, tapi dengan syarat kamu kena kahwin dengan aku. Gitulah. Aku melunaskan hutang kamu, lalu aku mengahwinimu. Juwairiyah ni kata apa? Bila Nabi nak lunaskan hutang dia, bebaskan dia, dalam masa yang sama Nabi nak kahwin dengan dia. Dia pun jawab, setuju. Sebab apa? Janji terlepas. Bebas. Dan dia berkahwin dengan Nabi SAW. Bila kabar berita tersebar di seluruh kaum muslimin bahawa Nabi nak berkahwin dengan Juwairiyah binti Al-Harith yang merupakan tawanan tadi ni. Orang Islam tawan dia. Nabi kata, Nabi nak kahwin dengan dia. Nabi akan lunaskan hutang dia, bebaskan dia, dan dia kena kahwin dengan Nabi SAW. Jadi bila tentera Islam, orang Islam semua tahu, maka ada di kalangan mereka yang rasa hairan dan pelik. Nabi pergi kahwin dengan satu orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW maka kata Nabi telah bernikah dengan Juwairiyah. Nabi berkahwin dengan Juwairiyah. Dengan sebab Nabi kahwin dengan Juwairiyah itu, maka Bani Al-Mustaliq, semua tawanan Bani Mustaliq yang ditawan tadi, Allahumma salli alaihi adalah besan Rasulullah SAW. Gitulah istilahnya. Jadi dengan sebab seorang tadi, maka para sahabat kata tidak patut kita menjadikan besan Rasulullah SAW itu sebagai tawanan. Maka kaum muslimin maka segera memerdekakan, melepaskan setiap tawanan yang ada di tangan mereka di kalangan Bani Al-Mustaliq, tanpa ada sedikit pun perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka lepaskan. Maka di situ kita lihat bagaimana ketinggian akhlak, adab dan cinta para sahabat Nabi SAW membuatkan mereka bijak bertindak tanpa perlu diajar. Dah cerdik dah pandai. Sebab apa? Nabi dah ajar dah. Macam mana yang kata akhlak, macam mana yang kata adab yang perlu dilakukan dalam masyarakat tradisi orang Arab, tentu sekalian. Yang ni kita kena tahu. Dalam tradisi masyarakat Arab, memerdekakan tawanan ataupun satu orang hamba sahaya itu tanpa dibayar dengan wang, duit. Bebas begitu saja. Dalam tradisi masyarakat Arab, bebas tawanan ataupun hamba tanpa ada imbalan, hampir mustahil. Hampir mustahil. Mustahil lah kalau nak boleh bebaskan satu orang hamba sahaya ataupun tawanan tanpa ada bayar apa-apa. Tak boleh free gitu je. Mustahil dalam masyarakat Arab. Namun semua para sahabat Nabi SAW maka rela memerdekakan tawanan, semua tawanan daripada Bani Al-Mustaliq. Kerana apa? Kerana penghormatan mereka kepada Rasulullah SAW. Baik. Jadi bila seorang Nabi pegang, seorang masuk Islam, tuan-tuan tengok bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW. Dan dari sudut dakwah kita lihat, bukan Nabi saja nak berkahwin dengan dia, dengan Juwairiyah. Itu semua dengan tujuan dakwah. Jadi bila terutamanya kita tengok bila Nabi berdakwah kepada kaum-kaum ketua-ketua kabilah yang hebat-hebat, raja-raja yang besar. Bila Nabi dapat tawan orang hak besar, raja, ketua-ketua kaum kabilah ni, orang bawah ni insya-Allah mudah untuk ikut dah, untuk masuk Islam. Itu strategi dakwah. Bila raja masuk Islam, bila ketua kaum itu sendiri masuk Islam, kaum dia sendiri akan mudah untuk ikut, akan ikut ketua ketika itu. Itu tujuan dakwahnya. Baik. Bahkan mereka turut masuk Islam. Maka sikap mulia para sahabat inilah tuan-tuan sekalian sangat berkesan di hati tawanan yang dibebaskan ketika itu.
Sehingga mereka sendiri menyaksikan bagaimana indahnya Islam, keluhuran agama Islam, Islam dan juga ketinggian budi kaum muslimin yang menjadi pengikutnya itu. Akhlaknya yang hebat. Akhir tidak lama kemudian tuan-tuan sekalian, mereka menyatakan keislaman mereka dengan sukarela. Itu tujuan dakwah. Dengan sebab akhlak yang ditunjukkan tadi, tanpa mengazab, menyiksa siapa-siapa, bahkan pamerkan akhlak Islam yang tinggi, ketinggian budi, akhlak yang baik yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW, sehingga disebutkan tuan-tuan sekalian lebih daripada 100 buah keluarga Bani Al-Mustaliq yang semuanya tadi berasal agama Yahudi telah beralih kepada agama Islam disebabkan terpikat dengan keindahan akhlak dan adab kaum muslimin. Nak ceritanya, dengan sebab adab, dengan sebab akhlak yang hebat itu, orang bukan Islam tertarik, akhirnya masuk Islam tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Kisah ini satu kisah yang sangat masyhur dan tuan-tuan boleh tengok dalam pelbagai kitab buku sejarah sirah, seperti kitab Sirah Ibn Hisham, seperti kitab Siyaru A'lamun Nubala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyak. Kita boleh rujuk kepada kitab-kitab, kitab-kitab besar yang hebat, kitab-kitab sirah. Dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan kisah ini di dalam kitab Musnadnya, Musnad Imam Ahmad, dan juga Imam Abi Daud dalam kitab Sunannya. Apa pengajaran daripada kisah ini tuan-tuan sekalian? Kisah ini mengandungi satu pengajaran yang sangat penting, yang sangat luar biasa, iaitulah akhlak mulia itu dapat menjadikan sesuatu bangsa itu berpindah kepada agama Islam secara beramai-ramai. Dengan sebab seorang yang Nabi tawan masuk Islam tadi, Nabi kahwin dengan dia, menyebabkan yang lain pun turut sama-sama masuk Islam. Dan itu adalah salah satu daripada strategi dakwah. Dan kemudian Allah SWT, akhlak dan budi pekerti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat terbukti menjadikan dakwah Islam itu berkesan dalam mempromosi sesuatu ajaran Islam lah. Nak promosi Islam itu, akhlak yang ada dalam Islam itu diterjemahkan oleh orang Islam sendiri. Itu maknanya nampak indah dan cantik. Dan dalam sejarah kemanusiaan, umat Islam selalu menjadi pelopor akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebesaran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi akhlak yang tinggi, yang mulia, tiada bandingan. Tak boleh kita nak bandingkan dengan manusia yang lain. Akhlak Nabi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk menjadikan akhlak mulia itu sebagai sebahagian yang menjadi perkara yang terpenting dalam ajaran yang Nabi nak bawa. Antara perkara yang penting juga adalah berkaitan dengan akhlak. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, Nabi SAW bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan dalam kehidupan seharian, Nabi SAW sendiri, Nabi selalu memperlihatkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik kepada siapa sahaja yang datang untuk menemui Nabi SAW. Kira jumpa Nabi ni, Nabi tunjuk benda yang elok, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr
Dia kata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang yang keji dan berkata kotor. Nabi tak pernah cakap kotor, Nabi tak pernah cakap perkara-perkara yang tidak elok, perkara keji dan juga perkataan-perkataan yang kotor, tuan-tuan sekalian. Tak pernah ada di dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik. Siapa orang terbaik? Ramai orang yang terbaik. Kategori dia macam-macam. Antara kategori yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang terbaik itu Nabi kata ahsanakum akhlaqan. Iaitulah orang yang paling baik akhlaknya. Itulah manusia yang terbaik. Akhlak yang terbaik, itulah manusia yang terbaik yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai orang Islam, kita kena pamerkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW, terutama kepada bukan Islam. Kita nak tunjuk akhlak Islam tu indah. Hebatnya Islam sehingga orang bukan Islam tengok akhlak Nabi sahaja, maka tertarik masuk Islam. Tuan-tuan sekalian. Dan sikap mulia sebegini tidak khusus ditujukan kepada Muslim sahaja. Jadi akhlak mulia buat baik ini bukan sekadar kita nak tunjuk kepada orang Islam saja, sama-sama Islam ni. Bahkan akhlak kepada orang yang bukan Islam. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak melarang Muslim untuk berbuat baik dan berakhlak mulia kepada bukan Muslim, selagi mana maka tidak menunjukkan permusuhan. Itu dia punya garis panduan dia. Selagi mana maka tidak menunjukkan permusuhan kepada Islam. Baik. Sebaliknya, sebagai satu orang Muslim, kita wajib menampilkan akhlak yang lebih mulia daripada mereka, kerana kita adalah pengikut Rasul akhlak. Rasul yang membawa akhlak mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kita tengok pelbagai hadis yang menceritakan tentang bagaimana akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjukkan akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bukan Islam, kepada orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan kepada kaum musyrikin sendiri yang berjiran dengan Nabi SAW di Madinah. Kita baca Nabi SAW selalu ziarah, pergi mengunjungi mereka jika satu orang tadi dia sakit. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi pergi ziarah. Walaupun dia tu bukan Islam, dia memusuhi Islam, Nabi pergi ziarah dia. Itu juga di antara strategi dakwah. Dan sikap seperti ini juga yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW setelah Nabi wafat. Sikap ini diteruskan oleh para sahabat baginda SAW. Satu hari, satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, sahabat Nabi yang mana ketika itu dia memerintahkan keluarganya untuk menyembelih seekor kambing. Jadi bila suruh sembelih seekor kambing, lalu beliau bertanya, Allahumma salli ala Muhammad, apakah kamu memberi jiran kita yang beragama Yahudi? Jadi sembelih kambing tadi, dia tanya, bagi tak dekat jiran kita yang Yahudi tadi? Maka jawab, tak bagi. Sebab apa? Sebab dia Yahudi, dia bukan orang Islam, kita tak boleh bagi dia makan kambing. Kata Abdullah bin Amr, kirimkanlah sebahagiannya kepada mereka. Bagi sedikit kambing tadi kepada mereka. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku untuk menjaga hak jiran, sehingga aku menyangka akan memberikan warisan kepadanya. Maknanya, jiran kita itu sama ada jiran yang Islam, hak kita kepada jiran sesama Muslim, dan jiran kita yang bukan Islam,
ada juga hak dia yang perlu kita jaga. Maka akhlak mulia inilah Allahumma salli ala Muhammad yang terus diwarisi oleh generasi tabi'in. Yang datang selepas daripada sahabat kita sebut tabi'in. Yang datang selepas daripada tabi'in kita sebut tabi'in. Sering kali kita lihat Allahumma salli ala Muhammad pada zaman tu, sehingga zaman tabi'in, kelihatan kumpulan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, maka datang pergi mengiringi jenazah seorang ulama ke kuburnya. Orang bukan Islam, tapi dia pergi mengiringi. Bila ada satu orang ulama Islam, pergi ke kuburnya. Kata Imam Az-Zahabi, Allahumma salli ala Muhammad, yang menceritakan dalam kitab Tazkiratul Huffaz dari Abbad bin Awam. Dia kata, aku pernah menyaksikan jenazah Mansur bin Zadzan dikebumikan. Aku melihat sekelompok Nasrani, sekelompok Yahudi dan sekelompok Majusi berdatangan. Masing-masing berdiri dalam kelompok berasingan. Maka dia kata, pakcik aku memegang tanganku dengan kuat kerana banyaknya orang yang hadir. Ramai sangat orang Yahudi pun datang, orang Majusi pun datang, orang Nasrani pun datang. Mansur bin Zadzan ni adalah satu orang tokoh tabi'in, yang dia ni sangat terkenal dengan satu orang yang soleh, satu orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga satu orang perawi hadis yang dipercayai, yang disebut dalam bahasanya fiqh. Dan beliau wafat pada tahun 131 Hijrah. Baik. Al-Imam Ibn Jauzi meriwayatkan dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, ada kisah seumpama ini daripada Al-Warqani pada hari kematian Imam Ahmad. Pada hari kematian Imam Ahmad, tuan-tuan sekalian, majlis takziah dianjurkan oleh 4 kelompok manusia. 4 kelompok manusia, iaitu kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum Majusi. 3 kelompok manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka buat majlis takziah. Tetapi kalau kita tengok, kalau dalam masyarakat Arab, kalau ada ulama-ulama yang meninggal, majlis takziah tu disebut sebagai majlis memperingati, tu dipanggil majlis takbin. Kita pun biasa, sini pun kita buat. Satu orang syekh meninggal, contoh Syekh Fahmi Zamzam meninggal, orang buat majlis takbin. Takbin ni majlis sebut baca riwayat hidup, cerita tentang kebaikan almarhum. Itu sebut majlis takbin. Cerita riwayat hidup syekh ni macam mana, kata sekalian. Itu sebagai takbin, dalam bahasa sebut takbin. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita kembali kepada kisah Bani Mustalik tadi. Kisah Bani Mustalik, satu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada kaum Yahudi, yang bukan hanya sekali disaksikan oleh umat Islam. Peristiwa serupa berulang dalam beberapa ratus tahun kemudian setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Ini kita pergi lebih jauh pula, selepas daripada zaman tu. Pada tahun 656 Hijrah, Hulagu Khan, bukan Shah Rukh Khan, tuan-tuan. Hulagu Khan. Shah Rukh Khan tu lain. Hulagu Khan ni dia daripada Mongolia, Mongol. Kita baca dalam sejarah, dia telah menakluki kota Baghdad. Baghdad di mana? BBS, bukan di BBS, Baghdad. Baghdad di Iraq. Baghdad ni di Iraq. Yang ketika itu satu masa dahulu, Baghdad ini tuan-tuan sekalian telah menjadi ibu negeri bagi kerajaan Islam Abbasiyah pada zaman itu. Kota Baghdad.
Dan Raja Mongol ini kemudian dia membunuh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, kerajaan Bani Abbasiyah. Dia pergi bunuh. Tuan-tuan, kita baca macam mana jahat dan kekejaman tentera Mongol ni, tuan-tuan sekalian. Bila mereka pergi bunuh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, maka membakar perpustakaan, membakar buku-buku, maka menyembelih tokoh-tokoh agama, ulama-ulama dan ribuan penduduk negeri. Sehingga dikatakan bahawa korban keganasan itu mencapai 2 juta orang. Mereka bunuh. Jahatnya kaum Mongol ni. Dan lantas ketika itu bangsa Mongol ini, tuan-tuan sekalian, maka menjadi penguasa Baghdad yang baru menggantikan kerajaan Abbasiyah. Ini jahatnya bangsa Mongol. Jadi sebagai satu orang yang dah ada kuasa, maka banyak berinteraksi dengan rakyat yang beragama Islam. Dan maka juga memperhatikan kepercayaan, cara hidup, akhlak orang-orang Islam. Tidak sampai satu generasi bangsa Mongol yang sebelumnya sangat kejam, sangat jahat kepada umat Islam, akhirnya tertarik dengan keindahan Islam itu sendiri. Tertarik dengan keindahan Islam, lalu menyatakan keislaman mereka. Raja Mongol pertama yang menyatakan keislamannya adalah Ahmad bin Hulagu Khan. Nama dia. Putera yang mengalahkan Baghdad. Dan berikutnya adalah Raja Khazan bin Aragan yang meninggal pada 701 Hijrah. Dia masuk Islam, dia mengucap syahadah, lalu dia ubah, tukar nama dia menjadi Mahmud pada bulan Sya'ban pada tahun 694 Hijrah di hadapan Imam Sadruddin Al-Juwaini Al-Syafi'i. Baik. Dan para sejarawan menceritakan bahawa keislamannya ini menggemparkan seluruh tanah kekuasaan Mongol di Timur Tengah. Semua orang terkejut. Langkah mulia ini kemudian diikuti oleh raja-raja selepasnya yang merupakan para pewaris takhtanya. Jadi bila orang atas, raja ni dah masuk Islam, yang bawah ni mudah untuk ikut. Semua akan masuk Islam. Gitu. Jadi kita lihat, subhanallah, tidak pernah ada agama seindah Islam andai ia disokong oleh sikap sempurna kaum muslimin dari pelbagai kalangan. Jelas sekali agama ini ialah agama akhlak, dan umatnya ialah umat yang membawa akhlak itu. Tuan-tuan sekalian, jika akhlak mulia ditampilkan oleh umat Islam sendiri dapat menarik bangsa lain kepada agama Islam, maka kita semua harus sedar kembali kepada Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembalikan kepada Islam. Dan jika umat Islam menampilkan akhlak yang sangat buruk dalam interaksinya kepada saudara sendiri ataupun orang lain, maka hal itu sudah pasti akan membuatkan bangsa lain semakin jauh dan tidak simpati kepada agama Islam. Tetapi Islam itu indah, tapi kadang orang Islam itu sendiri yang buat Islam tu jadi tak elok. Disebahkan nama dia kepada Islam, mengaku dia Islam, dalam IC tulis Islam, tapi di sudut pengamalannya jauh daripada apa yang ditunjuk ajar oleh Islam. Orang Islam sendiri tak sembahyang. Orang Islam sendiri pergi minum arak. Orang Islam sendiri berzina. Orang Islam sendiri buat jahat, mencuri dan sebagainya. Jadi macam mana orang bukan Islam nak tertarik dengan Islam? Tapi orang Islam sendiri buat jahat macam ni. Jadi menyebabkan dia tak rasa tertarik nak masuk Islam. Kalau kita tunjuk akhlak yang baik seperti mana yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita SAW, tentu sekalian, maka orang akan tertarik dengan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mungkin satu hari nanti, tuan-tuan sekalian, anak-anak Islam sendiri akan meninggalkan agama Islamnya akibat sikap buruk yang ditampilkan oleh ibu bapa mereka sendiri. Sebab itu kena tunjuk akhlak yang baik, tuan-tuan sekalian. Bawa akhlak yang baik ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita tunjuk ajarkan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, bahawa kita ini benar-benar
bergelar sebagai satu orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengikut Rasul yang mulia, pengikut Rasul yang memiliki akhlak yang mulia di dalam kehidupannya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kira sekadar itu saja, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ilmu kita pada pagi ini ada rahmat, ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf salah silap dan kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.